Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Abdul Jalil dan rakan-rakan sekalian. Okey, baiklah. Saya Ayu Izzati binti Ishak dan rakan-rakan kumpulan saya yang lain iaitu Ainur Alia Nadira binti Razli, Nur Syahin Syami binti Rasidi, Ain Syazwani binti Abdul Razak, Farhana Ayunis binti Zulkifli dan Mariani binti Muhammad akan membentangkan tajuk perbintangan kami iaitu Sistem Sasiah Diri Murid 2.0. Okey, baiklah. Kita lihat pada bahagian pengenalan. SSDM 2.0 merupakan sistem yang telah ditambah baik dan dinaik taraf daripada sistem sedia ada iaitu SSDM. SSDM 2.0 atau Sistem Sasiah Diri Murid ini merupakan modul yang berada di bawah modul pengurusan murid. Oleh itu, SSDM berkait rapat dengan aplikasi pangkalan data murid iaitu APDM kerana merupakan modul pengurusan murid. Sistem ini juga telah memperkenalkan rekod amalan baik, hasil penambahbaikan dari sistem yang sebelum ini iaitu hanya mempunyai rekod masalah disiplin. Amalan baik yang direkodkan merupakan langkah bagi mengalahkan pelajar melakukan amalan-amalan nilai murni yang bakal menentukan masa depan negara. Penambahbaikan sistem amalan baik ini adalah sebagai satu langkah atau elemen pembentukan pelajar bagi membantu pelajar ke arah pemancuan kecemerlangan budi pekerti seorang pelajar. Okey, kita lihat untuk tujuan SSDM 2.0. Yang pertama, penilaian bersifat holistik. SSDM 2.0 dibahagikan selaras dengan keperluan pendidikan sekarang yang memerlukan sistem ukur status sasiah pelajar secara berkualiti iaitu secara holistik maksudnya berkeseluruhan. Okey, yang kedua, membudayakan bentuk amalan baik. Sistem yang ditambah baik iaitu amalan baik mendorong pelajar untuk melakukan perbuatan yang mempunyai nilai murni dalam keperluan kehidupan mereka. Okey, yang ketiga, memudahkan proses penentuan tindakan. Sistem ini membantu pihak sekolah dalam menyelaraskan sebarang penentuan hukuman selaras dengan surat perkeliling ikhtisas, peraturan sekolah dan Standard Operating Procedure ataupun SOP. Tujuan yang keempat merupakan pemantapan pengurusan sasiah. Perkembangan dunia teknologi maklumat dan komunikasi yang dilaksanakan akan memudahkan sebarang bentuk urusan dalam pengurusan sasiah murid. Okey, yang kelima merupakan pangkalan data pelajar. SSDM 2.0 menjadi pangkalan data sasiah pelajar yang menyimpan pelbagai laporan terutamanya sijil akuan sasiah bagi tujuan pengiktirafan status sasiah pelajar. Okey, yang keenam merupakan tujuan bagi menjalinkan rangkaian kerja yang jelas. Sistem ini akan mewujudkan skop kerja yang jelas antara guru, ketua guru disiplin, HAM, PK petang, pengetua, guru bimbingan dan kaunseling, murid dan penjaga. Tujuan yang ketujuh adalah untuk menambah baik sistem. SSDM 2.0 merupakan sistem SSDM yang telah dinaik taraf dan ditambah baik. Okey, yang ke-8 merupakan tujuan bagi membantu pelajar yang membuat kesalahan. Pelajar yang melakukan kesalahan boleh dibantu melalui sistem baru iaitu amalan baik kerana sasiah pelajar akan merangkumi kesemua pengiraan markah antara amalan baik dan salah laku pelajar. Okey, yang ke-9 merupakan penyediaan data sasiah. Data sasiah yang meliputi amalan baik dan salah laku adalah bagi kegunaan PPD, JPN dan KPM. Oleh itu, melalui sistem ini akan membantu penyediaan data yang lebih tepat. Okay, yang terakhir adalah untuk penyediaan surat menyurat. Surat menyurat berkaitan amaran seperti amaran kepada pelajar dapat disediakan secara lebih mudah dan selaras dengan keperluan pihak sekolah melalui sistem SSDM 2.0. Baiklah, seterusnya kita lihat konsep amalan baik. Amalan baik ini merupakan satu mekanisme yang diperkenalkan dalam sistem ini untuk memudayakan amalan nilai-nilai murni dalam kalangan murid sebagai proses pembangunan sasiah diri. Murid juga dipupuk untuk mengamalkan nilai-nilai murni sebagai amalan harian mereka supaya sebati dalam diri dan akan menjadikan amalan ini walaupun selepas sesi persekolahan. Dengan ini juga, murid dapat melibatkan diri mereka dalam proses pembangunan sasiah serta autentik. Seterusnya ialah konsep amalan baik, iaitu ada 8 di sini. Menzahirkan amalan baik. Yang kedua, sukarela membantu guru. Ketiga, sukarela melaporkan kes salah laku.
Keempat, membantu kerja landscape. Kelima, membantu mengemas bilik khas. Keenam, membersihkan kawasan bilik khas. Dan ketujuh, kerja mengecat. Dan ke-8, menyertai aktiviti kaunseling. Seterusnya kita lihat kategori salah laku disiplin. Dekat sini ada 12, iaitu salah laku jenayah, salah laku buli, rokok, tingkah laku lucah, salah laku ponting, vandalisme, tingkah laku biadab, salah laku tidak amanah, salah laku kenakalan, pelibatan politik, tidak mementingkan masa dan juga kekemasan diri. Seterusnya ialah catat alih perekodan amalan baik. Yang pertama, guru perlu melaporkan amalan baik murid ke dalam sistem SSDM. Kemudian mengesahkannya, sistem pula akan memproses mata atau skor sahsiah murid dan kemudian sistem akan mengeluarkan pelaporan status sahsiah murid. Seterusnya ialah catat alih perekodan disiplin. Yang pertama, guru harus melaporkan kes salah laku ke dalam sistem. Dan kedua, ketua guru disiplin atau PKM atau PK petang perlu menjalankan siasatan dan jika sah, mereka perlu mencadangkan hukuman dan seterusnya pengetua atau guru besar akan mengesahkan atau menukar hukuman yang sesuai. Dan yang keempat, ketua guru disiplin PKM, PK petang akan mengambil hukuman yang disahkan. Kemudian pembantu pejabat akan menguruskan fail dan penghapusan surat. Dan terakhir ialah guru bimbingan dan kaunseling akan menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling terhadap murid berkenaan. Dan seterusnya ialah catat alih bimbingan dan kaunseling. Yang pertama, guru bimbingan dan kaunseling akan memperoleh senarai murid yang perlu dibantu melalui sistem SSDM. Kemudian mereka akan merancang kerja berdasarkan senarai murid atau senarai kes. Dan yang ketiga ialah guru bimbingan dan kaunseling akan memberi perkhidmatan kaunseling mengikut perancangan dan keperluan murid tersebut. Dan yang keempat, terakhir, guru bimbingan dan kaunseling perlu melaporkan sesi kaunseling ke dalam SSDM. Seterusnya, ciri penambahbaikan SSDM. Iaitu yang pertama, perekodan amalan baik dan sahsiah murid. Guru disiplin juga boleh log masuk untuk tujuan tindakan. Guru boleh juga masuk untuk membuat laporan salah laku disiplin dan surat amaran boleh dijana melalui sistem. Seterusnya, kita melihat kepada ciri-ciri sistem SSDM 2.0. SSDM dibina berasaskan beberapa ciri yang penting dan antara dua ciri-ciri tersebut ialah mudah diakses dan mesra pengguna. Ciri yang pertama ialah pangkalan data disiplin. SSDM versi 2.0 ini menjadi pangkalan data tunggal pengurusan sahsiah murid sama ada amalan baik dan salah laku daripada peringkat sekolah hingga peringkat nasional. SSDM berasaskan web ini bertujuan untuk merekod maklumat salah laku disiplin murid di seluruh Malaysia dengan capaian yang lebih mudah dan berkesan. Pangkalan data disiplin ini memudahkan apabila nama pelajar boleh dicari menggunakan nama atau nombor kad pengenalan untuk mengetahui sejarah disiplin dan sahsiah pelajar tersebut. Data-data dalam sistem ini boleh dijadikan rujukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan. Oleh itu, secara keseluruhannya, sistem ini dapat membantu dalam penyediaan maklumat yang lebih efektif dan terkini di mana ianya secara langsung akan membantu pengurusan di semua peringkat serta membuat perancangan bagi mengatasi dan mengawal masalah disiplin murid dengan lebih teratur, baik dan lebih berkesan. Ciri yang kedua ialah sistem pemantauan dan pengamatan. Sistem yang dirangka ini membolehkan aktiviti pemantauan tahap disiplin dan sahsiah pelajar dilaksanakan. Data-data dalam sistem ini juga boleh dijadikan asas dalam memantau tahap disiplin dan sahsiah murid. Semua pihak boleh berganding bahu dalam usaha membantu murid-murid terutama yang bermasalah disiplin ke arah kecemerlangan sahsiah diri dan juga akademik. Antara pihak yang terlibat dalam aktiviti pemantauan dan pengamatan ini adalah pengetua atau guru besar, guru-guru di sekolah, guru disiplin dan jabatan-jabatan lain yang berkepentingan dalam bidang pendidikan. Ciri yang seterusnya ialah utamakan amalan baik. Jika dahulu sistem ini merekod masalah disiplin murid semata-mata, kini dengan versi 2.0 amalan baik turut direkodkan dalam sistem ini. Sistem ini mengutamakan amalan baik sebagai proses meningkatkan pembentukan sahsiah diri murid. Amalan baik merupakan satu usaha menggalakkan amalan nilai-nilai murni dalam kalangan murid-murid. Melalui program ini,
Murid-murid akan digalakkan melakukan amalan baik untuk meningkatkan status sasial diri. Dengan pemupukan amalan baik ini diharap dapat mengawal kecenderungan murid-murid melakukan kesalahan disiplin dari semasa ke semasa. Baiklah, terdapat beberapa contoh pelaksanaan program amalan baik ini. Antaranya ialah pada setiap minggu, semua guru dan guru di setiausaha unit disiplin sekolah akan bekerjasama untuk merekod serta mencetak laporan amalan baik dalam sistem SSDM. Seterusnya ialah pengukuran sasiah. Pengukuran sasiah merupakan proses menentukan sejauh mana seseorang individu memiliki ciri tertentu. Jadi, pengukuran sasiah ini dapat dijelaskan sebagai suatu proses menentukan sasiah diri murid-murid mengikut tahap status sasiah yang telah ditetapkan. Prosedur pengukuran yang sistematik bagi mengukur tingkah laku murid akan dapat dibuat secara pemerhatian, lisan atau secara bertulis. Hal ini akan menentukan tahap sasiah atau sikap murid di sekolah. Pengukuran sasiah murid dapat dilihat melalui sistem mata. Sistem mata atau dikenali sebagai sistem markah ini telah diperkenalkan bagi membantu aktiviti mengklasifikasikan sasiah murid-murid. Klasifikasi berasaskan sistem mata ini boleh digunakan dalam membantu murid-murid terutama yang berisiko tinggi atau high risk bagi membantu mereka meningkatkan sasiah mereka ke arah yang lebih baik. Dengan memasukkan elemen mata atau markah ini dalam sistem SSDM, status sasiah murid boleh dilihat, dinilai dan dibantu ke arah kecemerlangan budi pekerti. Terdapat 5 tahap status sasiah, iaitu terpuji, amat baik, baik, perlukan perhatian dan perlukan perhatian serius. Baiklah, saya akan meneruskan bagi ciri-ciri SSDM yang kelima, iaitu kawalan tindakan. Bagi sistem kawalan tindakan ini, sistem SSDM akan mengawal tindakan ataupun hukuman yang diambil oleh pihak sekolah dalam menentukan hukuman ataupun tindakan terhadap murid di sekolah. Kawalan tindakan ini dilakukan berdasarkan kepada surat perkeliling ihtisas ataupun Standard Operation Procedure, itu SOP. Ia akan membantu pihak sekolah dalam proses penentuan hukuman supaya ia selaras dengan surat perkeliling yang serta peraturan-peraturan yang sedia ada. Okey, untuk ciri-ciri yang keenam pula iaitu kes khas. Okey, kes khas ini merujuk kepada kes senarai laku yang dilaporkan dan bukan untuk diambil tindakan ataupun hukuman oleh pihak sekolah. Kes khas ini hanyalah untuk dilaporkan ataupun sebagai simpanan sahaja. Okey, pihak sekolah tidak boleh mengambil tindakan terhadap murid-murid yang melakukan kesalahan di bawah kes khas. Okey, berdasarkan kepada gambar tersebut dapat dilihat bahawa kes khas ini terdapat beberapa senarai salah laku daripada kes khas. Antaranya penyalahgunaan dada. Okey, senarai kes khas ini dibuat dengan mengambil kira surat perkeliling ihtisas serta keperluan data-data kementerian untuk dilaporkan kepada Parlimen. Okay, seterusnya ialah untuk ciri-ciri SSN yang ketujuh, iaitu tingkah laku yang tidak digalakkan. Okey, terdapat beberapa tingkah laku yang tidak digalakkan untuk dilakukan oleh murid di sekolah. Kerana tingkah laku ini perlu dihindari daripada amalan harian murid. Okey, tingkah laku tersebut antaranya ialah tingkah laku jenayah, tingkah laku lucah, tingkah laku antisosial, tingkah laku tidak jujur dan tingkah laku tidak sopan. Okey, tingkah laku ini akan dikenakan hukuman jika ia menjadi sesuatu yang tidak dapat dikawal. Ciri SSDM yang seterusnya ialah bimbingan dan kaunseling. Bimbingan bermaksud pimpinan atau bantuan hidup kepada manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Manakala kaunseling merangkumi semua aktiviti dan kaedah menolong serta menasihati individu yang menghadapi masalah. Terdapat 2 konsep dalam bimbingan dan kaunseling ini. Yang pertama ialah perkhidmatan yang mesra murid, guru, ibu bapa dan juga masyarakat. Mereka juga membantu murid dalam meningkatkan keupayaan berfikir dan bertindak secara positif. Konsep yang kedua ialah guru bimbingan dan kaunseling menjiwai bahawa setiap muridnya merupakan aset penting yang perlu dibimbing agar mereka boleh membuat keputusan yang wajar dan betul. Peranan unit bimbingan dan kaunseling dalam kursus dan bengkel adalah seperti merancang, melaksana, mengawal selia serta menilai program dan aktiviti pemilihan mata pelajaran efektif untuk peperiksaan seperti PT3, SPM dan juga STPM.
Antara kursus dan bengkel yang boleh dijalankan oleh unit ini ialah program ceramah motivasi, program kemahiran belajar dan pembentukan kem ibadah. Seterusnya ialah peranan unit bimbingan dan kaunseling dalam pameran. Pelaksanaan pameran di sekolah mempunyai kepentingan dalam aspek sosial seperti mengelakkan remaja terjebak daripada gejala salah laku. Pameran pencegahan dadah, rokok dan alkohol merupakan contoh pameran yang boleh dilakukan di sekolah dengan kerjasama unit bimbingan dan kaunseling serta Jabatan Pendidikan Negeri. Seterusnya ialah peranan mereka dalam khidmat, nasihat dan bimbingan. Penyediaan program bimbingan kerjaya serta bimbingan individu dan berkelompok kepada pelajar. Kaunselor yang prihatin terhadap perkembangan kerjaya pelajar perlu meneliti 5 langkah, iaitu yang pertama ialah kesedaran dan minat kerjaya, kedua perancangan kerjaya, ketiga, pelaksanaan iaitu penggunaan inventory minat kerjaya. Yang keempat adalah sumber maklumat dan pemilihan kerjaya pelajar. Dan yang terakhir ialah masa depan kerjaya pelajar. Bimbingan ini berlaku dalam 2 situasi iaitu individu dan berkelompok. Mereka membantu pelajar ke arah mengenal diri, memahami diri, melihat kelemahan diri dan menggunakan seluruh potensi ke arah kesempurnaan kendiri selepas selesai sesi kaunseling. Matlamat dan proses kaunseling individu dan bimbingan kelompok itu sendiri mendorong kaunselor membantu pelajar secara jujur, ikhlas dan tanpa syarat. Mereka juga memainkan peranan penting untuk mewujudkan perkongsian pengalaman, idea dan permasalahan bagi mengurangkan permasalahan ahli-ahli kelompok sehingga mewujudkan rasa simpati rakan-rakan dalam kelompok kepada ahli kelompok yang bermasalah. Ciri SSDM yang seterusnya ialah sistem traffic light. Sistem ini mengukur kefahaman pelajar menggunakan sistem traffic light. Kad berwarna hijau bermaksud pelajar sudah faham secara keseluruhan mengenai objektif pembelajaran pada hari tersebut. Manakala kad berwarna kuning pula membawa maksud pelajar masih keliru dengan pembelajaran. Manakala kad berwarna merah pula menunjukkan bahawa pelajar langsung tidak memahami pembelajaran pada hari itu. Dan sekiranya ramai pelajar yang mengangkat kad berwarna kuning dan juga merah, guru perlu mengulangi semula dan memberikan fokus kepada pelajar tersebut mengenai objektif pembelajaran pada hari tersebut. Mesra pengguna juga merupakan salah satu ciri SSDM. Sistem ini dibina dengan menggunakan aspek mesra pengguna untuk menarik minat guru dalam menggunakan sistem ini secara maksimum sekaligus menyediakan data-data kebangsaan yang lebih tepat. Pengguna juga dapat mengakses sistem ini dengan mudah dengan menggunakan telefon pintar, tablet, laptop dan juga komputer. Seterusnya kita akan lihat penglibatan pelbagai pihak. Sistem ini membina rangkaian kerja yang jelas dalam kalangan semua pihak berkepentingan dengan pendidikan. Baiklah, mari kita lihat yang pertama iaitu guru melaporkan kes salah laku dan amalan baik. Yang kedua, murid-murid memantau pelaporan individu dan berbincang dengan UBK untuk meningkatkan status sahsiah. Yang ketiga, penjaga memantau pelaporan anak-anak di semua sekolah di bawah KPM. Yang keempat, PPD memantau pelaporan dan melaksanakan langkah intervensi atau program peningkatan sahsiah pada peringkat daerah. Yang kelima, JPM memantau laporan dan melaksanakan langkah intervensi atau program peningkatan sahsiah di peringkat negeri. Dan yang keenam, KPN memantau laporan dan melaksanakan langkah intervensi atau program peningkatan sahsiah pada peringkat nasional. Seterusnya kita akan lihat peringkat akses. Peringkat akses ini terbahagi kepada 6 iaitu KPM, JPM, PPD, penjaga, murid dan juga sekolah. Mari kita lihat satu persatu. Baiklah, kita akan lihat KPM. KPM adalah berkenaan dengan pelaporan peringkat nasional, pelaporan JPM, pelaporan PPD, pelaporan sekolah, pelaporan individu murid. Seterusnya PPD iaitu pelaporan PPD, pelaporan sekolah, pelaporan individu murid. JPM pula berkaitan dengan pelaporan JPM, pelaporan PPD, pelaporan sekolah, pelaporan individu murid. Malah terdapat juga murid
murid yang berkait dengan pelaporan individu murid serta penjaga berkait dengan pelaporan individu murid ataupun anak. Yang terakhir ialah sekolah. Sekolah terbahagi kepada 4. Yang pertama, guru melaporkan kes salah laku dan melaporkan amalan baik. Yang kedua, ketua guru disiplin GPK HEM iaitu siasatan dan cadangan hukuman, pelaporan sekolah, pelaporan individu murid. Yang ketiga, guru bimbingan dan kaunseling iaitu melaksanakan proses bimbingan dan kaunseling, pelaporan sesi kaunseling, pelaporan sekolah dan juga pelaporan individu murid. Dan yang terakhir, pengetua iaitu pengesahan hukuman dan juga pelaporan sekolah serta pelaporan individu. Baiklah, seterusnya kita akan lihat asas sasiah. Asas sasiah pula ialah amalan baik itu tingkah laku positif yang direkodkan sebagai amalan baik dalam SSDM. Setiap nilai baik akan diberi ganjaran 1 nilai tambah, manakala salah laku disiplin iaitu tingkah laku negatif akan direkodkan sebagai salah laku disiplin dalam SSDM. Hal ini pula adalah berbeza iaitu setiap hukuman seperti amaran lisan, kelas tahanan, denda dan amaran akan diberikan markah tolak 1. Bagi hukuman rotan pula tolak 3, gantung tolak 6 atau buang sekolah iaitu tolak 9. Baiklah, ini pula merupakan graf status sasiah di mana menunjukkan mereka memerlukan perhatian serius ataupun memerlukan perhatian amat baik, baik atau terpuji mengikut perkiraan yang dilakukan. Baiklah, itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.